Mula pada hari ini kita akan memilih, kita menggunakan kitab Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya susun. Dalam bahasa Arab kita sebut Ad-Dalilul Mubin fi Mu'jizati Khairil Mursalin. Dalil-dalil yang jelas pada mukjizat Khairul Mursalin, sebaik-baik Rasul, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menelusuri kisah-kisah luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bukti risalah kerasulannya. Susunan Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi. Saya lah tu. Baik, Allahumma salli alaihi tuan-tuan, di antara kisah-kisah yang menarik yang kita boleh dapat daripada buku ni, kita tengok dekat kulit belakang dia, Gunung Uhud bergoncang saat Rasulullah mendakinya, batu batang beri salam kepada Rasul, kayu bakar berubah menjadi pedang, serigala bercakap dan bersaksi dengan kerasulan, kambing jantan bersujud kepada Rasulullah, pohon berbicara dengan Rasulullah, bulan terbelah menjadi dua, betis yang patah sembuh berkat usapan Rasulullah, berkat doa Rasulullah. Abu Hurairah tidak pernah lupa walaupun sepotong hadis. Ni di antara, dan saya membahagikan salih ala Sayyidina Muhammad kandungan buku Mukjizat Nabi SAW ini kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya, mukjizat Rasulullah berkaitan dengan alam. Yang pertama, bab pertama. Yang kedua, mukjizat Rasulullah berkaitan dengan binatang. Yang ketiga, mukjizat Rasulullah berkaitan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, mukjizat Rasulullah berkaitan makanan. Yang kelima, mukjizat Rasulullah berkaitan perubatan. Ni 5 bahagian saya pecahkan. Saya ambil hadis-hadis kisah-kisah ni daripada buku yang baru saja diterjemahkan, buku 1000 Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku asalnya buku dalam bahasa Arab. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya compile semula, saya ambil petikan-petikan daripada situ, kemudian saya bukukan mengikut bab-bab dia. Mukjizat berkaitan alam, mukjizat berkaitan makanan, mukjizat berkaitan binatang-binatang. Saya buat macam tu supaya mudah untuk kita tengok. Di salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang sedikit usaha saya dengan tujuan dan matlamat dia supaya kita insya-Allah dapat mengambil pengajaran, salli ala Sayyidina Muhammad, dapat mengambil ilmu daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, membantu kita untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu matlamat dia. Kita guna buku ni. Siapa yang dah ada buku ni tu bawa keluar. Masing-masing pun di rumah kan, hari ni kan. Bawa keluar buku ni, insya-Allah kita akan mula daripada awal. Kita akan start daripada mukaddimah sekali. Insya-Allah nah. Baik, saya lihat sebab buka kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila kita nak buka kitab baru ni, kita doakan, kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah memberkati usaha dan niat kita untuk kita belajar ilmu ni, insya-Allah. Mudah-mudahan buku yang kita belajar ni jadi manfaat kepada kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu walahu thana'u al-hasan. Wassalatu wassalamu at-tamani akmalani ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirina, amma ba'du. Kita mulakan perbincangan kitab kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini, Nabi SAW sebut sesuatu perkara yang tidak dimulakan dengan Bismillah, maka dia terputus. Tak tisu boleh? Dia terputus. Maksudnya tak ada berkat. Jadi setiap benda yang kita nak mula, kita mulakan dengan Bismillah. Sebab tu, salli ala Sayyidina Muhammad, Latif Habib, macam nak order, sekali kita akan letakkan nombor telefon dekat sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Nah, sebab tu kalau kita tengok Bismillahirrahmanirrahim, dia mula dengan huruf jar, mula dengan ba. Ba tu maksud dengan. Selalu kalau dengan ni dia duduk tengah-tengah, dia tak duduk di depan. Dengan ni selalu duduk di tengah. Saya datang dengan motor, saya makan dengan apa. Saya dengan ni selalu duduk tengah, dia tak duduk di hujung, dia tak duduk di depan. Ataupun dia tak duduk di belakang sebab dia kata sendi. Tapi dengan bismillah, bismillah duduk depan. Bismillah dia duduk di depan. Pasal apa ni dengan duduk depan? Sebab ada benda yang kita boleh sambung di depannya. Dia macam tu garis tu dengan nama Allah yang pemurah hisab ni. Dia depan tu, baris kosong. Garis kosong dia depan. Isi dengan apa yang kita nak buat. Saya makan nasi dengan nama Allah pemurah hisab. Saya naik kenderaan dengan nama Allah. Saya buat tu dengan nama Allah. Saya buat ni dengan nama Allah. Saya nak apa saya semua mulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ni. Dia salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan jadi berkat. Maka semua kitab akan memulakan dengan bismillah. Dia panggil salli ala Sayyidina Muhammad uslub al-Quran. Kaedah yang Allah guna dalam Quran. Sebab tu bila kita buka Al-Quran, ayat pertama dalam Al-Quran ayat apa? Ayat mula-mula sekali dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu bila kita tengok Al-Quran, buka Al-Quran, salli ala Sayyidina Muhammad. Kita buka Al-Quran. Surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Surah yang pertama dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita buka surah Al-Fatihah, salli ala Sayyidina Muhammad, boleh nampak kan? Bila kita buka surah Al-Fatihah, ni surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ni ada nombor. Dia ada nombor 1. Alhamdulillahirrabbilalamin nombor 2. Ar-Rahmanirrahim nombor 3. Berbeza dengan surah-surah selepas daripada dia. Bismillahirrahmanirrahim ni surah Al-Baqarah. Surah Baqarah dia tak ada nombor kat sini. Dia tak ada Bismillahirrahmanirrahim, tak ada nombor. Alif Lam Mim nombor 1. Jadi subhanallah, ini menunjukkan bahawa ayat yang pertama sekali dalam Al-Quran, nama dia Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ayat pertama. Kalau orang tanya dekat kita, apakah ayat pertama sekali dalam Quran? Jawab dia, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama dalam Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga. Adapun bismillah yang yang memulakan surah-surah selepas daripada tu, dia tak termasuk dalam ayat dalam surah tersebut. Dia tak termasuk salah satu ayat daripada surah tersebut. Jadi kaedah yang Allah guna dalam Quran ialah salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaedah yang Allah guna dalam Quran ialah memulakan Al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sana. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian selepas daripada mula bismillah, kita masuk selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun salah satu kaedah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dalam keadaan kita nak memulakan perkataan, nak memulakan komunikasi, nak mulakan perbincangan, jangan tinggal 3 benda ni. Bila kita nak mulakan perbincangan, nak mulakan apa saja, percakapan, perbincangan, penulisan, apa saja, jangan tinggal 3 benda ni. Nak buat doa, 3 benda jangan tinggal. Yang pertama, bismillah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, selawat pada Nabi SAW. Jumpa orang, kita ni duduk dekat kaunter tu apa semua. Tuan boleh tak saya nak tanya tentang ni? Oh, kita pun jawab nak layan customer ni. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajmain. Okey, yang nak cerita ni apa dia demikian. Berkat. Berkat. 3 benda ni jangan tinggal. Maka Allah akan bimbing percakapan kita, Allah akan bagi kebaikan kat kita, Allah akan bagi barakah apa yang kita nak buat. 3 benda jangan tinggal. Bismillah, puji Allah, alhamdulillah, selawat pada Nabi SAW. Paling kurang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian, ucaplah, cakaplah. Dia panggil, dia jemput Kak Nazatul Naina untuk memberikan ucapan. Contoh kan, dijemput untuk menyampaikan ucapan. Kita pun, selalu kan kalau kita dengar orang bagi ucapan, dia akan sebut macam ni. Dia kata,
yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati, yang berhormat apa semua, yang dihormati bla bla bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu baru bismillahirrahmanirrahim. Tak kena. Susunan tu tak tepat. Susunan yang tepat ialah mula dengan bismillah dulu. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu permulaan. Nak mula apa pun bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian assalam qablal kalam. Bagi salam sebelum ucapan. Bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal apa dia duduk ni hang kat sini Situ dia okey. Tak hang situ. Kenapa dia hang sini Oh, patutlah pakai kasar. Pasal pada bagian sana. Jadi salawat Nabi Muhammad bagi salam. Assalam qablal kalam. Bagi salam dulu. Kemudian kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah bagi ucapan. Jadi sebagai contohnya, dijemput Salih Asyik Muhammad Puan Nazatul Naina untuk memberikan ucapan. bagi contoh Kak Nazar. Mainlah kat depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati, yang berhormat bla bla, yang saya hormati seluruh kagiatan tajuk kuliah kita pada hari ini ialah bagaimana membimbing suami menjadi suami yang soleh. Contoh dia kan. Subhanallah. Jadi tuan salih alaihi Muhammad. Tu. Oh subhanallah. Pasal apa? Dia duduk ni duduk tak jalan. Mana pakai dah? Saya tak tahu pasal apa saya punya ni saya duk hang. Sana tuan-tuan Okey. Saya hang tak apa, harapnya tuan-tuan okey. Tapi tu tengok dia duduk ni. Apalah, tak pergi tengok kot. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Kita demikian kaedah dia. Jadi ingatlah 3 benda bila kita nak memulakan percakapan, nak memulakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perbincangan, jangan lupa dengan 3 perkara ni. Yang pertama bismillah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak puas hati itulah. Tak boleh nak tengok, tak boleh nak ni. Okey. Mukjizat. Yang buka muka surat tu. Mukjizat dari segi bahasa, mukadimah. Tengok mukadimah. Mukjizat dari segi bahasa berasal daripada perkataan ajaza. Ajaza yang bermaksud tidak berkemampuan atau sesuatu yang dapat melemahkan musuh yang mencabarnya. Itu maksud ajaza. Ajaza bermaksud tidak berkemampuan atau sesuatu yang melemahkan musuh yang mencabarnya. Itu ajaza. Al-Quran hanya menggunakan perkataan ajaza dalam bentuk kata perbuatan, yakni fa'il, dan juga kata nama mu'jizina yang bermaksud orang yang lemah. Perkataan lain yang digunakan oleh Al-Quran bagi menunjukkan mukjizat ialah ayat ataupun tanda, bayinat atau keterangan, atau barahin, yakni bukti. Ini adalah kalau cerita tentang mukjizat, Al-Quran biasa boleh dia menggunakan selain pada perkataan tu, menggunakan 3 perkataan ni. Ayat, ini tanda, bayinat, ini keterangan, dan juga barahin. Menurut Imam As-Suyuti, mukjizat ialah satu perkara luar biasa yang ada hubungannya dengan cabaran atau bebas daripada segala penentangan. Manakala Muhammad Ali As-Sabuni pula berpendapat bahawa mukjizat merupakan perkara yang menyalahi adat yang berlaku kepada mereka yang mendakwa dirinya sebagai Rasul semasa mencabar penentangnya dan para penentangnya gagal untuk mengadakan perkara yang seumpamanya. Itu kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Apa dia?
perkara yang mencari adat. Perkara yang menyalahi adat. Adat buat lagu ni, dia lawan. Dia berlawanan dengan adat. Dengan kebiasaan. Itu mukjizat. Dan biasanya, dan mukjizat ini hanya Allah akan bagi kepada para nabi dan para rasul. Nabi, rasul sahaja yang ada mukjizat. Kalau orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah, dia ada benda pelik yang berlaku dekat dia. Yang tu dia panggil karamah. Karamah. Salih ala Syekh Muhammad. Karamah. Salih ala Syekh Muhammad. Jadi tuan-tuan, kadang, ni tengok tu wali Allah tu, dia tu, tu mukjizat dia. Salah, tu bukan perkataan dia. Perkataan dia ialah karamah. Karamah. Salih ala Syekh Muhammad. Sebab mukjizat ini hanya akan berlaku kepada para nabi dan para rasul, dan penentangnya, ini orang yang menentang para nabi rasul tu, dia tak mampu untuk buat yang seumpama dengan yang dilakukan oleh Salih ala Syekh Muhammad, para nabi dan para rasul tu. Berdasarkan definisi dan pendapat yang dikemukakan, maka dapatlah kita rumuskan bahawa mukjizat ialah perkara luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada rasul-rasulnya. Ia bertujuan untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul serta melemahkan orang-orang yang menjadi penentangnya. Mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu merupakan mukjizat intrawi yang sesuai dengan masa dan situasi di mana nabi-nabi itu dibangkitkan. Jadi biasanya mukjizat itu dia sesuai dengan keadaan semasa nabi itu, waktu nabi itu dibangun ataupun dibangkitkan. Contoh mukjizat Nabi Musa AS berupa tangan dan tongkat. Ini kerana pada ketika itu berluasa fenomena bentuk sihir. Maka pada masa yang sama ahli sihir itu diagungkan dalam kalangan masyarakat. Maka mukjizat Nabi Musa melangkaui apa-apa yang dilakukan oleh para salih ala Syekh Muhammad ahli sihir. Jadi kalau zaman Nabi Musa AS, kalau ahli sihir ni memang dia diangkat dalam masyarakat. Masyarakat memandang mulia kepada orang-orang disebut sebagai ahli sihir. Okey. Pasal apa? Maka subhanallah salih Syekh Muhammad, apa yang karamah. Maka subhanallah, apa yang Allah bagi dekat Nabi Musa AS melangkaui challenge apa yang dilakukan oleh ahli sihir tersebut. Subhanallah. Depa boleh buat jadi ulaknya. Nabi Musa AS Allah bagi kepada tongkat tu jadi ulak, makan semua ulak-ulak yang Allah Musa jadi daripada tongkat tu. Dan sihir tu sekadar silap mata aja. Silap mata. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu juga dengan mukjizat Nabi Isa AS yang mampu menghidupkan orang mati dengan izin daripada Allah, menyembuhkan penyakit buta dan kusta, serta dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Ini kerana pada ketika itu masyhur ilmu kedoktoran. Pada masa itu tokoh-tokoh kedoktoran diangkat di kalangan masyarakat. Maka mukjizat Nabi Isa melangkaui apa-apa yang dimiliki oleh kaumnya. Itu yang berlaku kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad Isa alaihi salam. Berdasarkan kaedah sesuai itu, iaitu berdasarkan masa dan situasi di mana para nabi diutus serta taraf kedudukan para nabi itu sendiri, maka datanglah mukjizat Nabi SAW yang merangkumi keseluruhan daripada apa-apa yang dimiliki oleh para nabi terdahulu. Subhanallah. Spesialnya Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW, apa yang dimiliki oleh Nabi terdahulu, semua ada pada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Musa mampu membelah lautan dengan mengetuk tongkatnya pada laut tersebut. Wow! Terbelah lautan tersebut. Nabi Muhammad SAW mampu membelah bulan dengan hanya tunjuk saja daripada kejauhan. Tunjuk je. Tunjuk. Terbelah. Subhanallah. Hebat. Nabi Sulaiman mampu bercakap dengan haiwan, dengan binatang, dengan serangga. Nabi Muhammad SAW juga mampu untuk bercakap dengan bercakap dengan haiwan. Nabi Isa mampu menyembuhkan penyakit. Nabi Muhammad SAW juga mampu menyembuhkan penyakit. Apa yang dimiliki oleh Nabi-Nabi terdahulu, semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Hebat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada satu mukjizat yang paling istimewa yang ada dekat Nabi SAW, iaitulah mukjizat Al-Quran. Yang mana mukjizat Al-Quran ini berkekalan hingga ke hari kiamat. Kalau mukjizat-mukjizat yang lain, Nabi ada, kita boleh tengok. Nabi Musa AS ada tongkat. Tongkat dia hanya berfungsi bila Nabi Musa pegang tongkat tu. Orang lain pegang tak jadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang ada pada Nabi Isa? Bila Nabi Isa wafat, habis. Mukjizat tu tak dapat ditengok lagi. Tak boleh berlaku lagi. Tapi kita
Ada mukjizat Nabi yang Nabi tinggal sampai ke hari kiamat kita boleh tengok dan kita boleh gunakan. Nama dia Al-Quran. Yang tu yang specialnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah memeliharanya dan akan menjaganya. Surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat ke-9. Himpunan mukjizat Nabi SAW di dalam buku mukjizat Rasulullah SAW ini adalah untuk kita mengenali kehebatan yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca kisah-kisah hebat ini juga akan menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Hal ini kerana kecintaan kepada Rasulullah SAW merupakan syarat bagi kesempurnaan iman. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Belum sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku lebih dia cintai daripada ibu bapanya, anaknya dan juga manusia yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhir kalam, semoga buku ini boleh menjadi satu sumbangan yang berharga bagi umat Islam, khususnya bagi mengenali dengan lebih dekat kisah-kisah luar biasa yang menjadi tanda kerasulan Nabi SAW, sehingga akhirnya dapat menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in wa baraka wa sallama ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi. Saya lah tu. InsyaAllah. Salih alaihi. Terima kasih Kak Asa Hashim, Nurin Mahmud, Nur Ana, Kak Nazatul Naina, Ibu Nuriyah Amzah, Durah Afika, Nurin Mahmud, Masita Ahmad, Lisa HQ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masuk bab yang pertama, mukjizat Nabi SAW berkait dengan alam. Tuan-tuan yang ada buku, boleh buka buku kita. Yang mana belum ada buku, boleh berhubung dengan nombor 0111. Apa nama? Tak ingat. 0111 011 305 9316 kosong. Aduh. Type lah kat bawah tu. Yang mana yang masih belum dapat lagi. Saya semat belum mendapatkan buku ni, boleh dapatkan di nombor yang kita typekan kat bawah situ, insyaAllah. Baik. Bab yang pertama, mukjizat Rasulullah berkaitan dengan alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mukjizat pertama, turun dan berhentinya hujan sejurus setelah Rasulullah SAW berdoa. Subhanallah, hebat ni tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Mawadah Ummi, insya-Allah kitab akan laris dengan izin Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya bila sebenarnya lama dulu saya dapat buku tu, buku 1000 Mukjizat tu, tebal buku tu. Kemudian waktu tu ada satu forum tentang mukjizat. Saya buat keluar buku tu, ambil poin-poin daripada buku tersebut. Tebal buku tu, tebal betul. Lalu subhanallah Sayyidina Muhammad, sebab dia ada 1000 mukjizat guys tu. Lepas tu saya kata, subhanallah, cita-cita saya nak bukukan mukjizat. Tak ada lagi orang buat, tak ada lagi. Bukukan kisah mukjizat Nabi SAW saja. Lepas tu nak pecah-pecah pula supaya kita boleh mudah untuk faham. Dan cita-cita ini setelah sekian lama sebenarnya, saya susun ni lama dah. Dekat hampir 3 tahun saya susun buku ni. Susun dulu. Lepas tu dah siap susun apa, nak perbetul pula. Nak tengok pula, nak cari pula sumber dia dekat mana apa semua sebagainya. Banyak kerja. Panggil Syekh Abdullah dekat Kedah tu untuk tolong dia check balik kalau ada kesalahan-kesalahan ejaan. Panggil pula sahabat pula dekat Salih Muhammad Galeri Ilmu, tolong tengok pula translation, tengok kok ada salah apa semua. Pekat-pekat perhati 3-4 orang juga buat peranan. Selepas hampir 3 tahun, akhirnya buku ni dapat dikeluarkan. Niat dia satu je, nak bagi orang kenal tentang kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mukjizat baginda ialah baginda
sallallahu alaihi wasallam berdoa minta hujan kepada Allah untuk umat baginda ketika hujan tidak turun. Maka ketika itu juga Allah memakbulkan permohonan baginda. Walaupun baginda belum sempat turun daripada mimbar lagi, hujan sudah mengalir membasahi janggut-janggut baginda. Subhanallah. Hebatnya Nabi SAW ni tuan-tuan. Waktu tu hujan tak turun. Nabi doa atas mimbar waktu tu. Subhanallah. Minta hujan. Tak sempat Nabi nak turun daripada mimbar, hujan dah turun. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Hebat. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Mari kita tengok. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan. Anna rajulan dakhala al-masjid yawma Jum'at wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtubu. Faqala, bahwasanya seorang masuk ke masjid pada hari Jumaat daripada pintu yang searah dengan mimbar. Dan pada ketika itu Nabi SAW sedang berkhutbah. Dia terus berdiri di hadapan Nabi dan berkata, waktu tu Nabi tengah duduk khutbah atas mimbar, ada pintu dia menghadap kepada mimbar Nabi SAW. Laki tu masuk terus. Nabi tengah duduk khutbah atas mimbar, dia terus pergi berdiri depan Nabi SAW. Siapa cerita? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik. Anas bin Malik ni banyak hadis berkaitan dengan dia yang dia riwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka Anas bin Malik ni banyak duk cerita, duk kongsi tentang kehidupan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia duduk dengan Nabi. Dia duduk berdamping dengan Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia memang duduk aja dengan Nabi. So apa banyak benda-benda yang berlaku di sekitar kehidupan Nabi dia tahu. Kemudian lelaki tersebut pun berkata, Ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul fadu'allah an yughithana. Farafa'a yadayhi thumma qala. Dia kata, Ya Rasulullah, harta benda kami semua dah rosak habis dah. Jalan-jalan pun terputus. Doalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Dia mengadu dekat Nabi SAW. Rasulullah ni tengok ni, subhanallah. Jalan-jalan putus dah habis. Barang-barang kami semua pakat rosak habis dah. Pasal apa ni? Pasal hujan tak turun lama dah. Tolonglah minta dekat Allah agar Allah turunkan hujan kepada kami. Lalu Nabi SAW terus mengangkat tangannya. Fada'ullahu an yughithana. Sallallahu alaihi Muhammad mengangkat tangan dan memohon pertolongan. Fada'ullah, dia kata, berdoalah kepada Allah an yughithana, supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Farafa'a yadayhi, kemudian Nabi SAW pun mengangkat tangan. Thumma qala, kemudian dia pun Nabi SAW pun berdoa. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Lalu Anas pun kata, bila Nabi SAW angkat tangan saja doa, sallallahu alaihi Muhammad, lalu kata Anas bin Malik, wallahi ma nara fis samai min sahabin wala fadha'atin wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Qala fatala'at min waraihi sahabatun mithlu turth falamma tawassatatis samaa antasharat thumma amtarat fala wallahi ma ra'ayna syamsa sitta atau kama qala. Dia kata, demi Allah, kami tak melihat sedikit pun awan atau mendung di langit di antara kami dengan Bukit Sila. Tidak ada rumah atau tidak ada bangunan apapun. Dia kata, wallahi, waktu Nabi SAW angkat tangan doa tu, kami tak tengok awan sedikit pun dekat langit. Tak ada. Kering. Sallallahu alaihi Muhammad. Cerah benderang. Langit, awan pun tak ada. Mendung pun tak ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata, tiba-tiba kemudian serta-merta daripada arah belakang Nabi SAW muncul awan tebal. Sejurus kemudian turunlah hujan. Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Hari itu, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, naik mimbar
Hari Jumaat, Nabi tak sempat turun mimbar lagi. Awan main daripada belakang. Hujan turun. Jumaat, turun hujan tu. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Campur dengan hari tu, sampai hari Khamis depan, kami langsung tak nampak langit. Tak nampak matahari. Sebab hujan duk turun tak berhenti dekat seminggu. Subhanallah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dah dekat seminggu hujan turun tak berhenti, dah nak masuk Jumaat lagi satu pula dah. Thumma daqala rajulun min dhalikal bab fil Jum'ah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub fastaqbalahu qa'iman. Faqala. Hari Jumaat berikut dia, waktu Nabi SAW duduk atas mimbar, sallallahu alaihi Muhammad. Hasan Hashim, alhamdulillah ada ustaz tapi tak ada tanda tangan. Allah, itulah saya hari tu. Mula-mula saya ingat saya nak sign daripada buku tu 100 buku yang ada tanda tangan saya. Kemudian saya kata dekat tu, tak apalah, sign lah, bagi 200 buku. 200 buku lebih saya sign, ingat saya ada tu. Yang dapat tanda tangan pada jualan yang pertama tu kan. Salih alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin, salih alaihi Muhammad. Yang dapat tu daripada 200 orang tu lah. Amin, amin. Pak Long Bikers doa, ya Allah, kurniakanlah pada ustaz dan kami serta zuriat keturunan kami ilmu yang manfaat, rezeki seluas lautan ciptaanmu, kesihatan yang baik, kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, keberkatan dan kelapangan masa, berjaya dunia akhirat dengan redamu, matikanlah kami husnul khatimah, masukkanlah kami dalam syurga firdaus dengan rahmatmu, lindungilah kami daripada azab neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Kita semua doakan, kita semua aminkan doa Pak Long Bikers atau Pak Abang Bakar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selepas seminggu, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, mai pula laki-laki ni, Nabi tengah khutbah, dia masuk macam minggu lepas tu. Macam minggu lepas tu, dia mai. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pun subhanallah Sayyidina Muhammad, dia pun mengadu dekat Nabi SAW. Dia masuk-masuk, dia berdiri macam hari tu, pergi depan Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, halakatil amwal. Sama macam hari tu. Ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul fad'ullah yamsikha anna. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala. Dia pun pipi berdiri depan Nabi, sama juga dia kata, wahai Rasulullah, harta benda kami dah hancur. Sama macam tadi. Jalan-jalan kami dah terputus. Doalah kepada Allah agar Allah berhentikan hujan ni. Hari tu minta turun hujan, hari ni minta berhenti hujan pula. Cukup ngam-ngam seminggu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka Nabi SAW pun angkat tangan dan Nabi pun berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala akami wadhirabi wal butuni audiyati wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami, bukan atas kami, untuk merosakkan kami. Ya Allah, turunkanlah di lembah-lembah, di gunung-gunung, di bukit-bukit dan tempat tumbuhnya pepohonan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, Nabi minta apa? Ya Allah, janganlah turunkanlah sekitar kami, bukan atas kami yang boleh merosakkan kami. Turunkanlah di lembah-lembah, turunkanlah di gunung ganang, turunkanlah hujan tu di bukit-bukit dan tempat tumbuh pohon-pohonan. Kemudian Anas cerita, qala fa'aqla'at wa kharajna namshi fi syams. Maka Anas kata, maka hujan pun berhenti dan kami keluar daripada masjid dengan berjalan di bawah sinar matahari. Allahu Rabbi. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, keterangan yang kita boleh ambil, pengajaran kita boleh ambil daripada kisah ni. Yang pertama, tuan-tuan, subhanallah, kehebatan doa Nabi SAW
sehingga akan Allah memakbulkannya pada ketika itu juga. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Nah, oh ni hebat Nabi SAW lah. Kalau angkat tangan doa makbul immediately. Hebat. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu kehebatan Nabi SAW. Kita tengok Nabi SAW. Bila para sahabat Nabi SAW dalam kesusahan, boleh saja para sahabat nak doa sendiri. Tapi para sahabat pergi cari Nabi SAW. Kita ni, dalam keadaan kita ni, boleh tak kita nak doa sendiri? Boleh. Boleh. Tapi kita juga dianjurkan untuk pergi jumpa dan minta doa daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau para sahabat pergi jumpa Nabi SAW, Nabi tolong doa dekat mereka. Kalau kita, mungkin kita boleh berjumpa dengan alim ulama untuk tolong doa dekat kita. Jumpa dengan alim ulama untuk tolong doa dekat kita. Macam mana, boleh tak orang lain tolong doa kat kita? Boleh, dalil dia yang ni. Sahabat pergi jumpa Nabi, minta Nabi tolong doa. Dalam satu dalil yang lain, Nabi SAW suruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat kalau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta Uwais Al-Qarni tolong doakan untuk mereka. Boleh tak? Boleh maksudnya. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Kita pergi jumpa tok guru, jumpa alim ulama, ustaz tolong tak doa kat saya, Ustaz. Salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz tu pun tolong doa kat kita. Pasal apa minta tolong dia? Kita sambil-sambil kita doa, sambil-sambil minta orang lain tolong doa kat kita. Mungkin kita ni, kita tahu kita ni banyak dosa, kita banyak salah, banyak silap, kita jauh daripada Allah, kita tahu. Kita cari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya orang-orang dekat dengan Allah ni, dia tawaduk, dia tak offer. Siapa-siapa yang nak apa-apa, saya tolong doakan. Oh, jarang dengar lagu tu. Bahkan kadang-kadang kita berjumpa dengan alim ulama pun, dia kata apa? Tuan lah, doa makbul lebih pada saya. Dia pula kata macam tu. Kata, Ustaz tolong doakan saya, Tok Guru tolong doakan saya. Dia boleh kata kita apa? Tuan doa sendiri lagi makbul. Dia cakap tu, dia rendah diri. Bila dia kata lagu tu, kita pun tak apalah, kalau itu saya doa sendiri je lah. Tak payahlah macam tu. Kita pun merendah diri juga. Kita taklah, Tuan Guru lebih makbul doa, Tuan Guru dekat dengan Allah. Taklah, saya ni banyak dosa. Dia kata, orang merendah diri. Maka kita nak cari orang macam tu. Kan, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Sama macam yang dibuat oleh Uwais Al-Qarni. Dia tahu, subhanallah, tuan-tuan. Ustaz Jumat, Uwais Al-Qarni, Nabi SAW sebut nama dia. Bila Sayyidina Umar ni pangkat tinggi. Khalifah waktu tu. Amirul Mukminin, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, bila berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, dia kata, tolong doa kat saya. Dia kata, tuan tu Amirul Mukminin, tuan lebih layak, tuan tu ahli syurga, tuan tu sahabat Nabi, tuan lebih layak untuk doa lebih pada saya. Dia kata, tak, kamu doa kat saya. So, Uwais Al-Qarni doa kat dia. Dia kata, sallallahu alaihi. Boleh, dia kata, boleh. Tapi jangan beritahu dekat siapa-siapa. Kata, aku ni siapa. Jangan beritahu kat siapa-siapa. Aku nak duduk macam ni aja. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi dekat sini, satu tempat ni. Dia kata, nak pergi kat Basrah. Dia kata, nak tak aku beritahu dekat sana sedia. Jangan beritahu kat siapa pun. Kata, aku nak pergi kat sana. Jangan beritahu. Uwais Al-Qarni. Tak mau angkat. Saya ingat waktu saya duduk dekat Yaman dulu. Sebelum saya nak balik tu, saya pergi jumpa ziarah Tok Guru, alim ulama. Umur dah tua-tua dah, 100 hektar lebih pun ada. Dia kata, Ustaz Syamad, kita antara benda yang pantang, orang tanya pantang ni, Tok Guru pantang tanya ni umur berapa. Tapi bila kita tengok tua-tua tu duduk macam tu, kata, sallallahu alaihi wasallam, saya pun, kita pun macam nak tahu umur berapa. Terkeluar pada mulut kita waktu kita macam tak reti adab sikit kan. Tak reti adab orang Arab. Kita ni macam tanya-tanya umur ni biasalah, tapi di antara benda yang orang pantang tanya ni umur sebenarnya. Tambah-tambah umur Tok Guru, macam tanya umur Tok Guru ni macam tak beradab. Tapi kita pun tak reti waktu tu. Dia tanya, dia kata, kam umruka ya Syekh, umur Syekh berapa? Dia kata, akthar min mi'ah. Lebih banyak daripada 100. Dia kata, subhanallah. Pergi tengok umur dah tua dah. Ya Allah. Pergi jumpa Tok Guru, sallallahu alaihi Muhammad. Minta dekat dia ijazah, sallallahu alaihi Muhammad, amalan-amalan ke apa, minta ijazah ilmu apa minta. Kemudian minta dia doa. Nak balik. Ya Syekh tolong doa kat saya. Syekh tolong doa kat saya. Banyak Tok Guru dekat Yaman tu, saya ingat satu doa je dia kata. Allah maftah alik. Allah maftah alik. Simple je doa. Ada yang doa panjang-panjang, ya Allah, doa panjang apa semua, sampai lah bisiril Fatihah dengan baca Fatihah di ujung. Ada macam tu. Ada setengah-setengah tu, Allah maftah alik. Allah maftah alik. Macam tu ya. Moga Allah membuka kepada buka macam-macam lah, buka jalan ilmu, jalan kemudahan, jalan apa. Subhanallah, saya sembah tuan-tuan. Jadi
Macam tu keadaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala tuan, itu yang banyak diamalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa-doa. Antara amalan kita ialah kita berjumpa dengan alim ulama untuk minta dia tolong doa bagi pihak kita. Ada satu doa yang ada seorang yang doa dia sangat makbul, tuan. Tuan-tuan pergi cari orang ni. Tuan-tuan ada hajat? Tuan-tuan ada hajat? Tuan-tuan pergi cari orang ni. Dia ini doa sangat makbul. Sangat makbul. Ada seorang kawan saya. Dia salli ala sayyidina Muhammad, dia seorang guru dia. Seorang guru saya tak payah cerita lah tu guru dia siapa. Dekat ni. Dia lama dia kahwin, dia tak dapat anak. Lama kahwin tak dapat anak. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad dia pergi belajar dekat seorang guru di belah Kedah. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia cikgu sekolah tu. Kemudian dia pergi. First time dia pergi jumpa dengan tok guru tu, dengan ustaz tu, dia belajar. Kemudian first time lepas tu dia minta Syekh tolong doa dekat dia. Bukan Syekh Nur Asri saya Muhammad kita panggil Syekh lah. Syekh Kedah ni kalau tok guru ni orang panggil Syekh banyak. Kalau di Kedah jangan heran ada Syekh dekat tempat lain tak jumpa orang panggil Syekh kan. Sebab di Kedah ni kalau alim ulama dia kita panggil Syekh. Dan Syekh Nur Asri juga salah seorang yang sangat dekat dengan Allah yang kita boleh minta tolong lah. Tuan-tuan saya nak cerita ni yang ni kisah ni bukan Syekh Nur Asri lah. Lalu semalam bila dia pergi jumpa, dia kata dia kata Syekh tolong doakan dekat saya tak ada anak. Dah 6 tahun dah kahwin kot tapi tak dapat anak. Syekh tu doa tu. Subhanallah, qadarullah, takdir Allah, dan berkat daripada doa Syekh tu. Lepas tu isteri dia pregnant. Dia pun terkejut semalam. Dan lepas tu dia ambil keputusan untuk dia khidmat dengan Syekh tersebut. Dan sampai hari ni dia khidmat dengan Syekh tu, jadi PA sebagainya. Tuan-tuan subhanallah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ada maksudnya ada orang-orang yang sangat makbul doa. Dia sebab dia dekat semua dengan Allah. Boleh kita pergi minta tolong. Dan tuan-tuan, ada seorang ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada hajat, tuan-tuan jumpa dia, tuan-tuan minta dia tolong doa kat tuan-tuan. InsyaAllah doa dia sangat makbul untuk tuan-tuan. Tahu siapa? Saya nak beritahu nama dia. Tuan-tuan, tuan-tuan pergi cari seorang yang nama dia Ibu. Mak kita. Pergi cari mak kita. Tu, doa dia sangat makbul. Pergi jumpa dia. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Telefon mak kita, mak tolong saya doa kat saya. Salli ala sayyidina Muhammad. Mak tolong doa. Tapi satu saya nak pesan. Jangan bebankan dia, mak kita dengan masalah kita. Jangan duk pergi cerita salli ala sayyidina Muhammad, saya ni susah ni, saya ni tak ada, tu hanya makan membankan dia. Kata mak minta tolong saya boleh tak? Mak tolong doakan dekat saya. Doa saya bagi Allah bagi kelapangan ni, bagi Allah kemudahan ni. Mak tolong doa. Sebab doa mak ni sangat makbul. Kita selalu tu. Kita duk pergi cari syekh lah, kita duk cari tok guru lah, kita duk cari apa semua. Tolong doa kat aku, tolong doa kat saya, tolong doakan saya, doa saya. Kita terlupa ada seorang yang sangat makbul doanya untuk kita. Nama dia mak. Cari mak kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Itu orang yang paling kuat doa dia. Yang salli ala sayyidina Muhammad terhadap kita anak dia. Kat orang lain tak tentu lagi. Kat kita ni anak dia ni. Kita ni anak dia pergi cari mak kita. Yang cari mak orang. Makcik tolong doa kat saya. Pasal apa suruh saya doa ni? Sebab makcik kan mak dia tu. Ni mak kita sendiri. Dia pergi cari mak kita sendiri. Orang yang Allah masih kurniakan kepada dia seorang ibu, maka Allah masih mengurniakan, Allah memberikan masih ada padanya seorang yang makbul doanya untuk dia. Jangan hilangkan orang ni. Jangan sampai kita terlepas doa makbul ni. Ada orang Allah dia dah tak ada dah. Allah dah ambil dah mak dia. Ada orang yang ada lagi, salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang ada lagi mak dia, minta doa tu. Tu doa. Minta. Nak pergi mana? Mak tolong doa kat saya. Nak buat apa? Mak tolong doakan dekat saya. Nak apa-apa? Mak tolong doakan dekat saya. Selain pada kita doa, kita minta mak kita doa. Ya, salli ala sayyidina Muhammad. Sambung. 2. Hujan merupakan tanda kasih sayang Allah, namun ia juga boleh menjadi ujian. Oleh kerana itu Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berdoa ketika hujan
Allahumma sayyiban nafi'an. Itu dia antara doa yang Nabi SAW ajak bila hujan turun. Sebab hujan ni dia boleh jadi nikmat. Hujan turun, nikmat, seronoknya, alhamdulillah. Tapi ingat dia boleh jadi juga ujian. Macam yang berlaku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dekat Iyan. Sebab hujan terlalu banyak. Hujan lebat sangat. Tanah runtuh, kemudian dia sekat ayak jadi bertakung, kemudian bila bertakung banyak tu, tiba-tiba dia terpecah, dia terlepas macam empang pecah. Tu, habis semua rumah kena. Hujan. Ada hujan banjir, macam rumah kami kena hari tu ni, banjir subhanallah Ustaz Muhammad tuan-tuan, sampai ke betis dalam rumah. Barang-barang pun rosak sebagainya. Saya lihat dia telefon suruh pergi ambil duit, tak pergi ambil. Suruh pergi ambil duit kat mana lah? Tak tahu. So ambil duit sumbangan hari tu banjir lama dah saya banjir hari tu ni. Dia telefon orang ni Encik Jafri sumbangan banjir hari tu dapat dah. Lama dah saya pun dah lupa dah. Allah saya hormat tuan-tuan. Jadi semua Allah sebab banjir. Boleh jadi banjir, boleh jadi pecah, boleh jadi ribut, boleh jadi macam-macam. Maka yang kita minta pada Allah, hujan yang memberi manfaat. Allah ajak, Nabi SAW ajak, baca Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah untuk kami hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan ketika hujan makin buruk, hujan jadi makin teruk, makin lebat, makin apa sebagainya, doalah sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW tadi dalam hadis riwayat Bukhari yang tadi, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala akami wadhirabi wa butuni audiyati wa mana'abiti syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan ke atas kami, yang ini akan merosakkan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi, di bukit-bukit, di perut lembah dan tempat tumbuhnya pokok-pokok. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ataupun dengan doa ini, mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Kita diberi hujan kerana kurnia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. InsyaAllah tuan-tuan, demikianlah perkongsian kita pada hari ini. Salih ala Sayyidina Muhammad, hadis yang pertama. Yang kedua nanti, Salih ala Muhammad juga dalam program audio kuliah, kita akan sambung lagi mukjizat Nabi SAW ni, Ad-Dalilul Mubin fi Mu'jizati Khairil Mursalin. Tanda-tanda yang jelas pada mukjizat Salih ala Sayyidina Muhammad Khairil Mursalin, sebaik-baik Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang masih belum mendapatkan buku ni, tolong dapatkan buku ni. Buku ni juga saya pada setiap pagi tuan-tuan yang mengikuti Manis FM, selepas azan subuh dan selepas azan asar setiap hari. Selepas azan subuh dan selepas azan asar di Manis FM saya mensyarahkan buku ni. Kalau tak salah saya masuk mukjizat yang ke-7, baru masuk mukjizat yang ke-7 setiap hari kecuali Jumaat dan Sabtu. Kecuali setiap seminggu 5 hari kecuali Jumaat dan Sabtu. Manis FM ni di sebelah Kelantan, Terengganu, Pahang kot tak salah saya, sebelah pantai timur. Tuan-tuan boleh dengar Manis FM. Salih ala Sayyidina Muhammad lepas azan subuh dan lepas azan asar setiap hari saya syarahkan sepanjang 7 ke 8 minit berkaitan dengan mukjizat Nabi SAW menggunakan buku ni. Jadi insyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Tuan-tuan yang masih belum mendapatkan buku ni, Salih Muhammad bolehlah berhubung dengan nombor yang telah kita pinkan dekat bawah sana, 0113059360. Salih ala Sayyidina Muhammad dan jadikan dia sebagai rujukan kita seharian. Salih Muhammad untuk anak-anak kita sebagainya, mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.